Selamat sejahtera, apa khabar? Video ini akan mengajar kamu tentang cara menulis rekod bacaan di dalam buku nilam. Ini buku nilam. Apa itu nilam? Nilam ialah akronim bagi Nadi Ilmu Amalan Membaca. Ini ialah kandungan buku nilam. Kandungan buku nilam terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Mari kita lihat satu persatu. Bahagian A merupakan maklumat bahan bacaan. Nombor 1, bilangan iaitu bahan bacaan yang telah anda baca dan rekod. Nombor 2, tarikh iaitu tarikh semasa anda membaca bahan bacaan tersebut. Nombor 3, judul atau tajuk bahan bacaan tersebut. Nombor 4, bahasa bahan bacaan tersebut sama ada dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu atau bahasa lain. Sekiranya anda memilih bahasa lain, anda perlu nyatakan bahasa tersebut. Nombor 5, tahun terbitan bahan bacaan tersebut. Nombor 6, pengarang iaitu nama penulis bahan bacaan tersebut. Nombor 7, penerbit ialah syarikat atau orang yang menerbitkan bahan bacaan tersebut. Bahagian B pula merupakan jenis bacaan. Nombor 8, bahan buku terbahagi kepada 2, iaitu fiksyen dan bukan fiksyen. Contoh buku fiksyen seperti buku cerita, contoh buku bukan fiksyen pula buku rujukan. Anda perlu tulis bilangan muka surat bahan bacaan tersebut. Nombor 9, bahan bukan buku ialah bahan bercetak seperti artikel, risalah, cerpen dan peta. Nombor 10, bahan digital contohnya laman sesawang, sebuk fiksyen dan bukan fiksyen, pelantar pembelajaran, akhbar online dan lain-lain bahan yang dibaca secara digital. Anda perlu menyalin alamat URL tersebut. Bahagian C pula merupakan rumusan. Rumusan atau sinopsis bahan bacaan wajib ditulis dalam satu perenggan ataupun dalam bentuk peta I-Think. Bahagian D merupakan aktiviti pengayaan. Pilih jenis aktiviti yang dilakukan semasa atau selepas pembacaan ini. Anda boleh pilih lebih daripada satu. Sekiranya anda memilih lain-lain, anda perlu nyatakan aktiviti tersebut. Anda perlu baca bahan bacaan dahulu kemudian rekodkan bacaan di dalam buku nilam. Mari kita lihat contoh pertama, iaitu merekod buku cerita. Bahagian A, pertama sekali tulis bilangan. Anda perlu menulis bilangan 1 kerana buku tersebut merupakan buku pertama anda baca. Kedua, tulis tarikh, iaitu tarikh semasa anda membaca buku cerita tersebut. Contohnya 23 hari bulan April 2021. Ketiga, tulis judul buku cerita yang ada pada muka hadapan kulit buku, iaitu destinasi impian. Keempat, bahasa buku ini adalah bahasa Melayu. Anda hanya perlu tanda betul di kotak yang sepatutnya. Kelima, tahun terbitan biasanya berada di halaman pertama buku cerita tersebut. Contohnya tahun 2014. Keenam, tulis pengarang buku. Anda boleh lihat pada kulit buku cerita atau pada muka surat pertama, pengarang buku cerita ini ialah Muhammad Ismail bin Sarbini. Ketujuh, penerbit buku juga sama. Anda boleh lihat pada kulit buku atau halaman pertama buku cerita tersebut, penerbit buku ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahagian B, buku cerita ialah bahan buku dalam kategori fiksyen. Anda hanya perlu tanda betul di kotak tersebut dan tulis jumlah muka surat buku cerita tersebut. Muka surat mestilah merujuk muka surat yang terakhir buku cerita tersebut. Contohnya 88 muka surat. Manakala kotak bahan bukan buku dan bahan digital tidak perlu tanda. Bahagian C, rumusan wajib ditulis. Contohnya bahagian D, anda perlu tanda sekiranya anda ada buat aktiviti pengayaan selain dari rumusan. Contoh, melukis, mengeja, bercerita, nyanyian dan sebagainya. Mari kita lihat contoh kedua, iaitu merekod artikel. Bahagian A, pertama sekali tulis bilangan. Bilangan ialah 2 kerana artikel ini merupakan bahan kedua anda baca.
Kedua, tulis tarikh, contohnya 23 hari bulan April 2021. Ketiga, tulis judul artikel iaitu tips beriadah bersama anak kecil. Keempat, bahasa, artikel ini ditulis dalam bahasa Melayu. Kelima, tahun terbit, biasanya berada di salah satu sudut artikel tersebut. Contohnya tahun 2015. Keenam, tulis pengarang artikel. Pengarang artikel ini ialah Zaharin Bakri. Ketujuh, penerbit artikel ini ialah spremier.com SENBHD. Bahagian B, anda perlu nyatakan jenis bahan. Anda hendaklah tanda betul pada kotak bahan bukan buku dan nyatakan bahan tersebut iaitu artikel. Manakala kotak bahan dan bahan digital biarkan kosong sahaja. Bahagian C, rumusan wajib ditulis. Contoh di sini ialah dalam bentuk I think. Antara isi ialah pakaian, first aid kit, sediakan beg kecil, sediakan bekal untuk anak, bekalan susu, dokumen penting, stroller. Bahagian D, selain dari menulis rumusan, anda boleh tanda betul di dalam kotak pengayaan yang lain sekiranya anda terlibat dalam aktiviti tersebut seperti komen, nyanyian, pengucapan awam, catatan dan sebagainya. Jangan lupa anda perlu isi muka surat pertama selepas merekod bahan bacaan. Anda perlu menulis bilangan, judul, jenis bacaan, bahasa, jumlah muka surat, aktiviti, sekiranya ada, rumusan dan contoh aktiviti. Sekiranya ada contoh aktiviti pengayaan seperti melukis, lakonan, bercerita, mengeja, mendeklamasikan sajak dan sebagainya. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh imbas kod QR ini ataupun tekan link di kotak keterangan di bawah untuk mengisi rekod bahan bacaan secara atas talian. Selamat membaca!